Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kumpulan kami adalah penghayatan etika dan peradaban dalam isu pemerdagangan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Saya Muhammad Fatih bin Syabri selaku pembentang yang pertama. Sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam mengenai isu pemerdagangan manusia, perkara pertama yang kita perlu tahu adalah semestinya definisi pemerdagangan manusia. Pemerdagangan manusia atau nama lainnya eksploitasi manusia boleh ditarifkan sebagai suatu tingkah laku dalam merebut peluang untuk memperalatkan seseorang demi kemaslahatan diri sendiri. Apabila kita bercakap mengenai isu pemerdagangan manusia, akan wujud tiga istilah yang selalu digunakan iaitu negara sumber, negara transit dan negara destinasi. Negara sumber adalah negara asal yang menjadi tempat tinggal mangsa perdagangan manusia. Negara transit adalah negara perantaraan di antara negara sumber dan negara destinasi yang menjadi lintasan penjenayah dalam membawa mangsa perdagangan manusia ke tempat yang dituju. Negara destinasi pula adalah negara yang menjadi lokasi terakhir penjenayah dalam membawa mangsa bagi menjalankan kegiatan pemerdagangan manusia. Sekarang jom kita masuk ke dalam bentuk pemerdagangan manusia. Bentuk yang pertama adalah eksploitasi seksual. Pemerdagangan manusia yang melibatkan kaum wanita kebanyakannya termasuk di dalam jenayah eksploitasi seksual. Kaum wanita ini dijadikan seperti satu tempat persinggahan bagi kaum lelaki untuk memuaskan nafsu sorakan mereka. Eksploitasi seksual merupakan jenayah yang besar dalam isu pemerdagangan manusia kerana bilangan mangsa yang terlibat di dalam jenayah ini adalah yang paling tinggi. Satu kenyataan yang dipetik daripada Ilham Hussein 2018 telah menunjukkan lebih kurang separuh daripada mangsa yang terlibat dalam jenayah pemerdagangan manusia adalah termasuk di dalam kes pelacuran iaitu eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual akan menyebabkan penderitaan luaran iaitu fizikal yang di mana seorang mangsa itu akan menjadi lemah sehingga tidak bermaya lagi disebabkan kerasan yang digunakan ke atas mangsa. Di sebelah kecederaan fizikal, mangsa boleh mengalami kecederaan dalaman iaitu masalah kesihatan mental. Masalah ini boleh menjadi lebih serius daripada masalah luaran kerana sekiranya tidak dirawat dengan segera. Kerana ini akan melibatkan nyawa mangsa melalui tindakan mangsa cuba untuk membunuh diri. Kesimpulannya, eksploitasi seksual sememangnya menjatuhkan maruah seorang individu terutamanya wanita dan penderitaan yang dialami boleh meragut nyawa mereka sendiri. Seterusnya, eksploitasi manusia dari segi perhambaan dan buruh paksa. Terdapat beberapa jenis perhambaan iaitu buruh terikat atau buruh paksa, perhambaan akibat hutang, kedai dadah dan pengabdian domestik secara paksa. Pemerdagangan jenis ini berlaku kebiasaannya di negara-negara maju atau negara yang sedang pesat membangun dan terjadi kerana keperluan tenaga kerja yang tinggi, akan tetapi tenaga kerja yang sedia ada tidak mencukupi. Buruh paksa didefinisikan sebagai mangsa pemerdagangan yang diseludup ke negara destinasi secara haram, sama ada secara paksa atau rela pada awalnya, untuk dieksploit sepenuhnya dari segi tenaga, dipaksa untuk bekerja melampaui kemampuan dan tidak dibayar gaji dan ditempatkan di bawah pengawasan yang sangat ketat. Sebagai contoh, kerja-kerja pertanian, pembinaan, perlombongan dan sebagainya. Pengabdian domestik pula biasanya melibatkan wanita dan kanak-kanak yang dipaksa menjadi pembantu rumah, mengemis di destinasi-destinasi yang telah ditetapkan atau bekerja di hotel dan sebagainya. Kedai dadah pula merujuk kepada orang yang menjadi pembawa barang seluduk seperti dadah, sama ada secara sedar diletakkan di badan ataupun tidak sedar diseludup ke dalam bagasi mereka. Taktik ini adalah bagi mengelakkan pengedar yang sebenarnya ditangkap dan pembawa tersebut akan menjadi kambing hitam untuk disacrifice. US Department of State juga ada menyatakan bahawa di Afrika jumlah anak yatim telah meningkat dengan mendadak disebabkan oleh epidemik AIDS, dan ini menyebabkan Afrika telah menjadi tempat sasaran utama bagi organisasi-organisasi perdagangan manusia. Disebabkan oleh kes ini menyebabkan banyak isi rumah yang diketuai oleh kanak-kanak. Bentuk perdagangan manusia yang seterusnya adalah eksploitasi kanak-kanak. Menurut ECPAT, iaitu sebuah rangkaian organisasi masyarakat, kanak-kanak adalah mereka yang tidak mampu membezakan perkara yang baik atau buruk secara rasional disebabkan ketidakmatangan pemikiran mereka. Kebanyakan mereka yang dicolek akan ditempatkan di pusat-pusat pelacuran, ada yang dipaksa menjadi buruh dan meminta sedekah di jalan-jalan. Bayi-bayi yang dicolek pula akan dijual kepada mana-mana keluarga yang ingin mengambil anak angkat. Semua kegiatan ini adalah bagi mendapatkan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan perasaan dan hati orang lain.
Kegiatan ini bukanlah satu perkara yang kecil, malah terlihat sebagai satu jenayah yang amat membimbangkan. Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO merekodkan pada tahun 2017 seramai 40.3 juta mangsa telah didagangkan, di mana 71% daripada mereka adalah kanak-kanak dan wanita. 37% di antara kanak-kanak itu adalah mereka yang dipaksa untuk berkahwin. 21% dijadikan hamba seks, manakala 18% dipaksa menjadi buruh. Hal ini amatlah membimbangkan kerana hak kanak-kanak yang tidak bersalah telah dirampas begitu sahaja. Perkara ini banyak dapat dilihat di negara-negara seperti Thailand, Kemboja, Vietnam dan Myanmar. Tidak dinafikan di Malaysia juga masih terdapat kegiatan ini. Memang benar jika dilihat kanak-kanak ini tidak bersalah kerana mereka diculik tanpa kerelaan. Namun terdapat kajian yang dijalankan di Thailand oleh Firdaus Mizan pada tahun 2015 bahawa terdapat 3 golongan kanak-kanak yang terlibat dalam industri seks ini. Pertama, kanak-kanak yang dipaksa menjadi hamba seks seperti yang kita tahu. Kedua, kanak-kanak yang terlibat dengan perkara ini disebabkan hutang keluarga mereka atau lebih dikenali sebagai debt bondage. Mereka ini terpaksa melakukan semua ini demi melansaikan hutang-hutang keluarga mereka. Golongan terakhir adalah kanak-kanak yang sukarela. Mereka ini sukarela demi mendapatkan duit lebih untuk kebahagiaan sendiri. Seterusnya saya akan membentangkan bentuk perdagangan manusia yang terakhir, iaitu perdagangan organ ataupun penjualan organ. Jadi kita lihat pertama, apakah definisi penjualan organ dalam konteks perdagangan manusia ini. Menurut sumber yang saya ambil daripada Nationwide, definisi penjualan organ adalah satu amalan membeli atau mencuri organ melalui eksploitasi untuk dijual di pasar gelap bagi mendapatkan keuntungan. Okey, persoalan kedua, mengapa jual beli organ ini boleh berlaku di dalam dunia sedangkan apa yang kita tahu, anggota badan tidak boleh dijual beli kerana itu hak kita. Jadi seperti yang berlaku di Amerika, ramai 114,000 orang yang berada dalam senarai menunggu organ dan seorang penunggu akan meningkat setiap 10 minit dan secara purata 20 orang akan meninggal setiap hari menunggu organ yang ada di negara tersebut. Oleh kerana ini, senarai menunggu yang panjang dan keputusan yang terlalu lama, inilah yang mendorong ramai orang untuk terlibat dalam pelancongan transplantasi dan perdagangan organ. Jadi persoalan ketiga pula, di mana kebiasaannya organ ini diperolehi. Jadi kebiasaannya kebanyakan organ diperolehi daripada negara-negara yang mundur dan ia tidak asing lagi berlaku di dalam dunia ini. Kebiasaannya mereka ini mendapatkan mangsa dengan menipu, iaitu mereka menjanjikan jumlah wang yang lumayan dan memberikan jaminan bahawa setiap yang menjual organnya akan diberikan rawatan kesihatan yang baik selepas daripada transplantasi organ dibuat. Tetapi segala janji yang diberikan itu hanyalah satu penipuan saja. Malah mangsa yang menjual organnya itu untuk mendapatkan duit akan lebih menderita dalam kesakitan yang dialami dan segala wang yang dijanjikan itu hanyalah sekadar omong kosong saja. Jadi seterusnya terdapat juga kejadian yang jarang berlaku di mana mangsa ini diberikan anestetik atau kita lebih kenali sebagai ubat bius, dan apabila mereka bangun, mereka akan mendapati organ mereka hilang atau lebih teruk mereka mati dibunuh. Dan kaedah ini adalah secara pemaksaan yang kebiasaannya berlaku dalam perdagangan manusia. Jadi kegiatan perdagangan organ ini sering berlaku di luar negara. Tetapi baru-baru ini telah terjadinya satu kes di mana seorang lelaki berusia 48 tahun telah direman kerana menjadi menjual organ secara dalam talian, iaitu menggunakan platform Facebook sebagai medium untuk mendapatkan pelanggan. Kes ini adalah di Malaysia dan broker ini dikatakan mempunyai lebih 100 penjual buah pinggang hanya menggunakan Facebook untuk menarik minat mangsa yang miskin agar menjual organ mereka kepada pesakit yang terdesak dari seluruh dunia. Jadi seperti yang kita tahu, kegiatan perdagangan organ adalah satu jenayah. Menurut kenyataan, Mufti telah menegaskan bahawa sikap memperdagangkan manusia ini adalah perbuatan yang amat besar dosanya, bahkan dianggap jenayah yang besar dalam undang-undang antarabangsa. Mereka yang terlibat dalam sindiket ini, mereka tidak memikirkan serta melupakan dosa dan pahala kerana telah dikabuli oleh keuntungan wang semata-mata. Sekarang saya akan memberi satu contoh kes kegiatan pemerdagangan manusia. Lelaki Georgia mengaku bersalah atas pemerdagangan seks kanak-kanak. Berita ini diambil daripada United States Department of Justice 2021. Di Georgia, 2 orang penjenayah telah ditahan oleh pihak berkuasa dan mereka mengaku bersalah di dalam kes penculikan seorang budak perempuan berumur 15 tahun yang di mana budak perempuan ini telah dieksploitasi bagi tujuan seksual. Kejadian ini bermula apabila mangsa melarikan diri daripada rumah anak-anak angkat yang didiaminya bagi mencari kakaknya di sebuah hotel. Tetapi malangnya, mangsa tidak menemui kakaknya
dan nasib mangsa bertambah malang apabila mangsa terjumpa dengan penjenayah. Penjenayah ini telah mempelawa mangsa untuk tinggal bersama mereka setelah mangsa menceritakan segala hal yang terjadi kepadanya. Mangsa tanpa berfikir panjang telah mengikut penjenayah terbabit. Akhirnya mangsa diperdaya dan dieksploitasi bagi tujuan seksual. Mangsa telah tinggal bersama penjenayah lebih kurang 2 minggu ketika mereka berjaya ditemui oleh pihak berkuasa. Setelah itu, mangsa dihantar kembali ke rumah anak-anak angkat. Seterusnya, kita akan melihat punca-punca atau faktor-faktor yang menyumbang kepada kegiatan perdagangan manusia. Antara faktor-faktornya adalah keadaan ekonomi negara yang kian merudum. Jika kita lihat kegiatan jenayah ini biasanya berlaku di negara-negara miskin. Hal ini kerana kebanyakan rakyat di sana hidup dalam keadaan susah. Perkara ini telah mendesak mereka untuk berhijrah ke negara lain bagi mencari kerja dan mendapatkan gaji yang lebih lumayan. Bermula dari sinilah wujudnya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang kononnya menawarkan pekerjaan kepada wanita-wanita dan kanak-kanak yang terdesak memerlukan wang bagi menanggung keluarga mereka. Apabila terdapat mangsa-mangsa yang termakan pujuk rayu pihak-pihak itu, mereka akan dibawa masuk ke negara lain secara haram, lalu ditempatkan di pusat-pusat pelacuran dan sebagainya. Maka dari situlah baru mangsa-mangsa ini menyedari bahawa mereka telah dijual dan dipaksa melakukan perkara yang tidak diingini. Faktor kedua adalah disebabkan permintaan buruh yang tinggi. Bagaimana perkara ini terjadi adalah sama seperti faktor pertama tadi, di mana mangsa akan diberi kata-kata manis oleh sindiket-sindiket haram yang menawarkan kerja di luar negara dengan gaji yang lumayan. Mangsa-mangsa yang terdesak ini sudah tentu akan termakan dengan hasutan ini untuk menanggung keluarga mereka. Mereka akan dibawa masuk secara sembunyi, lalu majikan-majikan yang tidak bertanggungjawab akan mengambil mereka untuk bekerja di bawahnya untuk suatu masa tertentu. Mereka akan dipaksa bekerja keras bagi menyiapkan suatu projek itu dengan cepat. Sebaik sahaja projek itu siap, mangsa-mangsa ini akan diberikan gaji yang amat sedikit lalu dihantar semula ke negara asal mereka. Dapat juga majikan yang tidak berhati perut, tidak memberi mereka gaji dan tidak menghantar semula mereka pulang. Majikan ini akan melaporkan kepada pihak berkuasa yang kononnya di tempat mereka ada warga asing yang duduk di situ tanpa pengetahuan mereka. Perkara ini terjadi kerana pihak majikan tidak mahu menanggung kos pulang ke tempat asal mereka. Faktor ketiga adalah kerana sifat materialistik manusia yang terlalu mengejar dunia. Pihak-pihak yang terlibat ini menjadi gelap mata kerana terpengaruh dengan hasil yang akan diterima selepas selesai melakukan kerja haram ini. Keuntungan yang akan diterima bergantung kepada kejayaan mereka membawa masuk pendatang-pendatang asing ke negara lain tanpa pengetahuan kerajaan. Mereka melakukan perkara ini tanpa memikirkan keperasaan dan penderitaan yang akan diterima mangsa. Yang mereka inginkan hanyalah harta dan kehidupan yang mewah. Seterusnya, aktiviti rasuah yang berleluasa boleh menyebabkan berlakunya pemerdagangan manusia. Hal ini boleh terjadi disebabkan terdapatnya pegawai atau pihak berkuasa yang tidak bertanggungjawab telah menerima rasuah daripada sindiket pemerdagangan manusia. Sebagai contoh, pihak berkuasa yang menjaga sempadan negara dengan mudah telah memberi masuk kepada sindiket ini kerana mereka telah menerima suapan yang lumayan. Di samping itu, taraf pelajaran yang rendah boleh menjadi punca pemerdagangan manusia. Masyarakat yang berpelajaran rendah adalah susah untuk mendapatkan kerja yang bagus, lalu mereka terpaksa melakukan sebarang kerja termasuklah kerja yang memenatkan dan bergaji sedikit. Apabila terbitnya perasaan tidak bersyukur di dalam diri, mereka mulalah mencari pekerjaan yang lebih bagus dan nasib mereka boleh menjadi malang sekiranya mereka ditipu sekaligus terjerat di dalam aktiviti pemerdagangan manusia. Mereka ini mudah ditipu kerana kurangnya ilmu di dada disebabkan tahap pelajaran mereka yang rendah. Sebagai contoh, penjenayah pemerdagangan manusia boleh terdiri daripada kawan lama mereka sendiri yang secara tiba-tiba muncul dan menawarkan diri untuk menolong mereka. Mereka dengan mudahnya telah percaya kata-kata kawan lama mereka dan akhirnya mereka menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Akhir sekali, kesedaran masyarakat yang kurang juga boleh menyebabkan terjadi pemerdagangan manusia. Terdapat segelintir masyarakat yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mahu mengambil tahu langsung mengenai jenayah ini. Sebagai contoh, apabila mereka melihat seorang budak sedang meminta sedekah, mereka tidak pernah berfikir untuk mendekati budak itu dan menanyakan sebab budak itu meminta sedekah. Hal yang demikian kerana budak
Tersebut berkemungkinan adalah mangsa perdagangan manusia dan memerlukan bantuan. Jadi terdapat pelbagai implikasi akibat daripada pemerdagangan manusia. Dari sudut individu itu sendiri, salah satunya adalah hilangnya hak asasi dan maruah sebagai manusia. Kita tahu hak asasi ini adalah hak yang wajib dimiliki oleh semua orang tanpa mengira jantina, agama, bangsa dan status. Kita ambil satu contoh dari sudut eksploitasi seksual. Wanita yang dijadikan mangsa eksploitasi yang dipaksa menjadi pelacur dan perkhidmatan seks kepada orang ramai telah menyebabkan wanita itu kehilangan maruah dan hak asasi sebagai manusia kerana masyarakat memandang rendah serta memberikan layanan yang amat buruk kepada mereka. Tambahan lagi, dari segi kesan kepada negara, isu pemerdagangan manusia ini akan meningkatkan peratusan kadar jenayah. Seperti yang kita ketahui, bahawa pemerdagangan manusia ini adalah satu jenayah yang besar yang dilakukan secara sembunyi dan setiap jenayah yang berlaku menyumbang kepada kenaikan peratus kadar jenayah di dalam negara maupun di dunia. Kesan kepada masyarakat pula adalah yang pertama, meningkatkan kadar penduduk yang mengalami masalah kesihatan mental seperti anxiety kepada mangsa dan orang-orang di sekelilingnya, PTSD, gangguan stres post-trauma bagi mangsa, depression dan sebagainya. Dan yang kedua, akan menyebabkan penularan penyakit berjangkit. Mangsa pemerdagangan semasa dalam tahanan sering tidak diberi makan dan minum, apatah lagi dirawat jika sakit. Dan environment yang mereka duduki sudah pastinya tidak selamat dari segi udara atau air yang diminum. Jadi ini boleh menyebabkan penyakit berjangkit seperti masalah pernafasan, atau boleh jadi juga masalah seksual seperti AIDS yang tersebar melalui bodily fluids. Cabaran yang dialami dalam mengatasi isu pemerdagangan manusia adalah yang pertama, ketirisan maklumat. Ketirisan maklumat adalah kehilangan data dan laporan organisasi yang dianggap sulit daripada sumber maklumat. Perkara ini bukan sahaja mengganggu proses operasi dalam mencari bukti penting yang mampu mendakwa kepala-kepala organisasi pemerdagangan manusia, malahan boleh menyebabkan penjenayah-penjenayah ini sempat melarikan diri dan menempatkan mangsa di tempat yang lain. Kedua adalah kekangan wang. Kerana seperti yang semua sedia maklum, proses hendapan, penyamaran, penyediaan pusat perlindungan, pengurusan makan, minum dan kesihatan mangsa memerlukan kos yang tinggi. Dan yang ketiga, ketidakpercayaan mangsa terhadap orang sekelilingnya, sama ada pihak berkuasa atau masyarakat umum yang cuba membantu mereka. Sebab ketidakpercayaan adalah risau ditangkap instead of diselamatkan, kerana kebanyakan mereka masuk sesebuah negara secara haram, atau boleh jadi mereka tidak yakin orang yang ingin membantu mereka sempat dan bertindak dengan pantas dalam menyelamatkan ahli keluarga atau orang tersayang daripada pihak pengeksploit. Akhir sekali, cadangan yang dapat mengatasi masalah pemerdagangan manusia, setiap individu perlu menghayati ilmu agama. Dalam isu ini, penghayatan ilmu agama amat penting dalam erti kata simpati dan kemanusiaan. Oleh hal demikian, setiap individu dalam sesebuah negara perlu mengekalkan sifat saling hormat, menghormati di atas prinsip kemanusiaan. Selain itu, kesedaran awam perlu ditingkatkan dengan usaha kerajaan, iaitu menyiarkan info-info penting melalui media massa dan media elektronik serta memperbanyakkan perbincangan ataupun forum mengenai isu pemerdagangan manusia dalam konteks penghayatan, etika dan peradaban. Hal ini kerana terdapat segelintir masyarakat yang kurang faham dan tidak mengetahui tentang jenayah pemerdagangan manusia ini. Tambahan, sistem keluar masuk pelawat dan rakyat di darat maupun di perairan amat wajar dilakukan bagi menyekat individu yang cuba memperdagangkan manusia ini. Akhir sekali, undang-undang perlu diperketatkan bagi membendung masalah ini yang kian berleluasa. Ini melibatkan daripada semua pihak termasuk agensi kerajaan, badan bukan kerajaan iaitu NGO, pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dan kumpulan-kumpulan komuniti yang perlu bekerjasama mencegah dan membantras jenayah ini secara kolektif supaya isu ini tidak dapat lagi membelenggu rakyat. Kesimpulannya, isu pemerdagangan manusia ini telah berlaku sejak dahulu lagi sehingga memberi kesan yang sangat besar kepada kehidupan kita. Jenayah ini telah merampas dan mencabuli hak asasi manusia yang mahukan kehidupan aman. Masyarakat hari ini perlulah memandang serius perkara ini dengan sedaya upaya menghalang kegiatan ini daripada berterusan. Sekian, terima kasih.